kita recap sikit. So, nama benda kotak hitam tu, kan? Apa dia? Ingat tak? Nama kotak hitam. Tak melintang, menegak, kompres kat dalam poket. Apa nama kotak hitam? System unit. Yes. System unit. So, nama apa ni? Nama general I/O devices apa dia? Lain daripada kita panggil I/O devices. Apa nama dia? Apa sahaja di sekeliling kotak hitam tu? Peripherals. Peripheral. Okay. So when you combine system unit and peripheral devices, you will get the combine. Dalam Apa you sistem. dapat? Apa you all akan dapat? Dalam sistem. Bagi? Dapat apa? Dalam sistem. Dalam terminal. Dalam terminal. Okay. Dalam sistem lah. Okay. Dalam sistem or dalam terminal. Okay. So how to make your terminal smarter? Macam mana nak jadikan that machine? Okay. Just a machine. Tapi nak jadikan dia sedikit bijak. What do we need to do? Add software. Kena add software. Add software. What kind of software? Hmm. Apa software? Nama dia. Apa nama software? Sebab kita ada dua jenis software kan? Kalau ingat lagi dalam nota. Dua main software yang kita ada. Okay? Ingat apa? Siapa boleh record? Anyone? Yes, system software. Okay. So, system software, kita kena install system software. Okay, so bila you install system software, you kena bayangkan macam you bagi dia kepala dan otak. Okay? Kepala otak ni, kepala otak ni, dia tak tahu dia ada kaki tangan. Dia tak tahu dia ada kaki, dia ada tangan, dia ada printer, dia ada keyboard. Okay? Untuk yang sekarang dia tahulah, tapi untuk zaman ni, kenapa size installer kita makin lama makin besar? Maksudnya kenapa size installer Windows tu makin lama makin besar? Okay? Sebab dia datang sekali dengan Windows lah. Okay? So apa yang kita perlu install? Katakan kalau kita ada benda yang unik, contohnya macam kamera yang tak ada dalam ni adalah apa namanya? Yang kita kena still install dia punya driver adalah our smartphone. Katakan kalau you nak format and so on, you kena install smartphone. Itulah jawapan dia. Dia tak bagi jawapan. Okay? So untuk bagi tahu, okay, you punya sistem unit yang dah ada otak ni, dah bijak ni, dia ada kaki, dia ada tangan, dia ada printer, dia ada smartphone, dia ada kamera apa semua kan. So you kena install driver. Ataupun kita panggil sebagai utility software lah. Okay? So kenapa ada pula istilah utility software dan driver ni? Sebab they try to differentiate. Okay? So driver ni biasanya bila kita ada the hardware. Okay? Utility software ni bila kita tak nampak dia punya apa. Okay? So sampai situ maksudnya kita dah ada smart terminal lah. Daripada dalam terminal kita tahu smart terminal. Okay? So how to make the smart terminal able to help with your work? Apa yang you kena tambah? Last one. Ready? Anybody? Last. Sebelum kita mula. Kita recap dalam soalan ni. Apa dia? Untuk membantu kita buat kerja. Apa yang kita perlu install? Untuk membantu kita boleh buat kerja dengan menggunakan kita punya smart terminal. Komputer lah, dia jadi komputer lah. Lepas kita install all this system software. Sistem software akan ada dua lah. Maksudnya ada operating system, driver, utility. Okay. So, macam mana nak membantu kita buat kerja? The last one. Okay. Application software. So, application software. Okay. So, last one, you kena install application software. Sebab kalau you just install system software, macam you install Windows. Windows tak datang sekali dengan Office. Office you kena beli berlainan. Okay. So in fact sebenarnya license Office tu lagi mahal daripada license. Okay. So then you have a working computer yang you boleh work on. Okay. When you install your application software. Contohnya macam kalau you nak buat website, katakan you nak pakai Adobe Photoshop tu, boleh pakai untuk buat website. Saya lupa nama dia. Adobe, Dreamweaver katakan. Itu untuk buat website kan, untuk assistant, coding, page coding and so on. So, software tu lagi mahal daripada operating system. Okay. Adobe ni kalau you beli package dia paling murah RM2,000. Itulah the original one. Okay. Paling murah. Kalau you tambah-tambah lagi, mahal. Okay. So, that's the first one. So, today we're going to move to chapter 2. Maksudnya kita nak tengok the inside. Chapter
H1 tu kita dah tengok dia kotak kan. Kotak tu apa dia kan. And then dia stop sampai bila dia bagi tahu kita software. Dia tak explain detail about software. Okay. So software ni, bila kita bercakap pasal software, kita kena tahu bahawa ini objektif je lah. Okay. So kita kena tahu bahawa komputer, bila dia nak compute data, bila dia nak nak simpan data, dia nak buat apa-apa dengan data. Okay. So data tu mesti dalam binary format. Okay. Binary format tu maksudnya dalam bentuk orang akan kata binary ni dalam bentuk 0 and 1. Okay. Tapi komputer tak tahu pun 0 and 1. Okay. Dia hanya tahu off and on. Okay. Dia tak tahu 0 and 1. Dia hanya tahu off and on. Okay. So untuk dia boleh menyimpan on and off state. Sebab on and off state ni current. Macam ni kita nak simpan current. CNV pun tak boleh simpan current. Okay. So kita tak boleh nak simpan current. So apa kita kena buat? Okay. Dia kena convert kepada something yang dia boleh simpan. Itu yang jadi cerita binary off and on. Okay. So walaupun semudah mana pun proses, okay, semua data yang nak masuk dalam komputer, okay, mesti disimpan. Walaupun you rasa macam you tekan A tu tak disimpan kan. Tapi sebenarnya bila you tekan A, katakan B ke apa sahaja, even satu button atas keyboard, okay, you tekan sahaja, dia akan masuk dalam buffer untuk keyboard. Dia tak masuk lagi dalam main memory. Dia masuk dalam buffer untuk keyboard. Okay. Sebab tu kadang-kadang bila you type terlaju-laju. Jadi kita bagi apa orang kata adik-adik kita main komputer ke apa kan. Dia main tu kan. Bila dia start tekan, mula-mula tak keluar apa-apa. Tapi lepas dia dah stop sekejap dalam masa selang berapa saat. Salah saat pun, berapa detik tu, dia keluar semua sekaligus. Burst apa yang you type tu. Okay. So why that happen? Sebab keyboard sendiri ada buffer. Kenapa kita tak panggil memory? Saya elakkan pakai istilah memory. Sebab buffer ni dia kecil. Dia kecil tapi dia laju. Memory ni dia besar tapi dia perlahan. Okay. Then only from the buffer, dia takes time to transfer to your main memory. Okay. So baru masuk dalam main memory. So main memory pula nanti nak kena melalui apa orang kata processor dulu apa semua baru boleh keluar dekat monitor. Monitor pun ada buffer di sini. Sebab tu kita ada VGA card. On our VGA card nak laju kita ada processor sendiri. Ada lagi kalau pakai VGA card yang untuk gaming, dia bukan setakat ada buffer atas tu. Dia ada memori di sendiri lagi atas. Okay. So dia makin ni lah. Buffer ke buffer? buffer. Okay. Buffer. Ada tu kata buffer. B-U-F-F-E-R. Buffer. Okay. Oh tak jelas saya kena duduk. Okay. Buffer. Okay, buffer ni macam small memory lah. Dia small memory sebelum RAM. Okay. So selepas RAM, ada juga banyak lagi small memory. Kalau atas motherboard punya ada cerita cache. Okay. So bila daripada cache, dalam processor pun ada cache. Itu small memory untuk processor. Okay. Sebelum sampai ke ALU ke CU tu ada lagi satu yang kita panggil sebagai register. Itu the smallest memory yang ada dalam. So kita pakai istilah-istilah yang berlainan untuk size dia dan tahap kelajuan dia, kegunaan dia and so on lah. Supaya kita tak okay. That's the first one about computer. Okay. So manusia pula, bila kita data untuk manusia ni, kita boleh tunjukkan data kita macam-macam lah. Contohnya macam saya tengah tunjukkan data ni. Saya pakai image. Orang nampak kat komputer. Lain daripada tu, I use the language. Okay. And then, tak ada sound lah. Okay. Tak ada sound. And then, you nampak muka saya, nampak tangan-tangan saya yang gerak cakap songkok depan laptop ni kan. Okay. So, maksudnya kita ada apa orang kata body language. Saya senyum ke apa ke, nampak senyuman manis ni. Itulah. Alright. Itu maksudnya human punya communication. So, macam mana komputer nak simpan semua ni? So, first, computer must be able to capture that and convert it into some sort of binary form. Sebab tu kita kena ada persetujuan. Format ni umpama macam protokol. Okay? So without the format, macam mana kita nak bercakap? Sesama manusia sekalipun. Okay? Maksudnya saya nak bercakap dengan you all. Okay? Dalam kelas ni kan. So our format will be either English or Malay or sometimes both. Okay? Tapi at least we understand the format. Okay? Kita punya protokol itu English, DM ataupun kedua-duanya sekali. Itu orang kata campur-campur lah. So, komputer boleh faham sign language tu? Boleh. Boleh. Yeah. Sign language tu maksudnya dia akan melibatkan image processing lah sebenarnya. Tapi dia jadi lagi jauh lah. Okay.
So kalau you cakap, bolehlah kita divert sikit okay. Kalau you cakap about sign language, dia sebenarnya adalah image processing. Maksudnya kalau yang tadi lah, ada dalam image processing. Okay. So kalau you biasa tengok video yang CCTV apa semua kan, okay, dia akan tunjukkan kotak kan, dekat apa tu namanya, dekat kalau dia detect face, ataupun kalau dia pakai face detector nak ambil gambar ke apa kan. So that's how it start. Okay. Tapi untuk dia faham sign language, bolehlah saya tunjuk sebab ada yang berminat. Kelas ni pasal nak menanam minat. Sebab tu kalau ada soalan yang boleh, saya akan try. Okay. So saya jumpalah sebab hari tu saya buat yang ni. Okay. So yang ini kita akan pakai untuk image detection. Okay. Ini yang apa Facebook. Apa nama? Google bagi lah. Dia part of Google punya library. Okay. So apa dia yang kita buat, bila kita baca sign language tu, okay, kita kena baca post. Ada tak? Post detection. Alah, saya tak nak tunjuk ni lah. Tak ada. Saya tak nak tengok, dia tunjuk. Okay. Yang ni kalau face detection. Okay. So dia akan mapkan dekat kita. Kat mana hidung, kat mana mata, macam mana ukuran. So this is how computer read our biometric. Dia mapkan satu-satu. Dia boleh beritahu kening atas apa, bibir atas, bibir tengah, tengah bibir apa tu, atas bibir bawah, bawah bibir bawah. So itu cara macam mana dia detect. Okay, dia akan mapkan semuanya. So about tadi sign language tu boleh, tapi dia tak mudah lah. Okay. So dia akan jadi post detection. Sebab dia berkaitan dengan posing detection. Dia ada gambar ni. Oh, dia tak ada gambar. Dia punya gambar tu saya ingat tak mana. Dalam saya. So dia akan ni. Kalau dia tengok gambar yang ini, okay, nampak tak ada line kat badan orang tu? Kan? So line kat badan orang tu bukannya dah ada kat situ. Itu kita punya image processing yang set kan. Okay. So untuk baca gesture-gesture dalam sign language tu, it is possible. Tapi sebab orang yang cakap sign language ni, dia tak cakap seketul. So susah untuk kita detect dia punya muka. Dia cakap laju, macam kita tengok kat TV1 tu kan. Dia macam laju. Okay. So dia akan line-nya ni lah, nampak tak? Dia boleh detect line tangan tu. Dengan dia kadang-kadang tak accurate. Sebab orang cakap sign language ni, dia bukannya pakai tangan saja. Dia juga pakai mulut dia, mimik muka dia. Kalau dia pernah tengok interview yang aunty yang buat apa tu, sign language dekat TV1 tu. So dia melibatkan semua. Dia bukannya macam fix macam A sampai Z. Okay. So it's a tough thing lah. Tapi it is possible. Okay. Kalau dia tak dapat capture all pun, at least you dapat faham apa yang dia cuba sampaikan. Yes, it is possible. Sama macam bila orang tu tak apa, macam orang mute and deaf people ni, dia orang boleh baca lip. Macam tu lah. Bila kita buat image post detection. Dia tak baca lip lah, tapi dia baca. So it is possible. Okay. Hopefully menanam minat lah. Okay. Untuk furthermore. So yang ini you boleh pakai on any platform lah kalau Google punya. Tak semestinya atas iOS ataupun atas juga boleh pakai on PC punya platform. Okay. Alright, kita sambung So, yang paling penting sebenarnya adalah the protocol, the format. Maksudnya, kita kena faham format dia kena faham format. Maksudnya, dia mesti ada cara untuk two-way communication. Okay. So, the conversion of the data. Dia macam kalau you ambil gambar lah, kalau you pernah tengok apa tu, the processor punya, so ambil gambar untuk kamera, okay, dia akan capture the light. Daripada light tu dia tukarkan kepada light. Itulah. Okay. You can Google that one. Apa tu namanya? Kamera punya processor. Okay. So dalam kelas ni kita pakai contoh yang mudah supaya yang orang tak pernah tengok kamera punya dalam kan. Kalau you nak tengok boleh juga. Betul je. Alah. Tak suka bila keluar. Faham tak kan? Tak nak alah. Sebab tu saya suka tarik dia sendiri. So bila dia tangkap macam ni kan, bila dia tangkap gambar, belakangnya ada processor. Macam ni, gambar ni.
Macam tu lah. So dia akan translate kan. Apa? Dia punya foto ni kan. Gambar you, cahaya tu. Yang di screen, yang small this one akan capture. So dia akan convert ke dalam bentuk binary. So this is how image processing happen. Daripada gambar, macam ni kan. Daripada gambar, lalu dia punya CMOS sensor apa semua, barulah dia akan jadikan dia dalam bentuk binary. Okay. So kenapa perlu convert kepada binary? Sebab komputer tak mengenal warna. Komputer hanya mengenal nombor. So how computer know color? By using number. Sekejap lagi kita tengok. So ini contoh untuk bila kita type lah. Contohnya macam kalau kita type keyboard, bila you tekan A apa jadi? Pun ada dia contoh dalam ni. So sebenarnya bila you tekan A, B, C, apa sahajanya atas keyboard ni, 128 key yang biasanya ada atas keyboard, dia akan refer menggunakan ASCII table. Jadi kita tengok apa tu ASCII table. Okay. So the cycle of the information process, dia mesti start dengan input lah kebiasaan. Walaupun kita kata benda tu kita ambil daripada hard disk kan, you akan argue. Kita dah install dah ada dalam hard disk. Sebelum masuk dalam hard disk, dia masuk mana? Masuk daripada CD, daripada luar juga. As input kan, dia install dulu lalu processor barulah dia simpan dalam hard disk. So maksudnya mesti ada some sort of input, and then after you input the data, then only the kalau kita cerita dalam bentuk CPU, barulah control unit tu akan decide apa nak buat dengan data tu. Nak proses macam mana. And then after you process, baru you decide. Hanya nak display sahaja, ataupun nak simpan dalam RAM sahaja, ataupun nak simpan dalam RAM dan dalam hard disk. So terpulang pada you punya architecture. Nanti bila you belajar computer architecture, untuk degree lah yang that one, you akan belajar lah macam mana RAM write kepada hard disk, write back ke, write through ke, etc. Okay. So banyak lagi you akan explore. Okay, so yang paling fundamental sekali kita kena tahu differentiate data, information and image. So benda paling senang untuk explain ni, contoh paling senang sebab kita rakyat Malaysia contoh paling senang untuk explain ni adalah okay. Contohnya ni, contoh yang mudah. Bagi contoh mudah, 83 contoh paling mudah is this one, the sequence of 12 number. So kebiasaannya kita kalau kat Malaysia ni, kalau tengok 12 nombor ni, kita akan kata this is IC number. Kan? So this is data. Kan? Kalau diceritakan nombor ni kepada orang Singapura katakan, orang Singapura macam, why you give me this number? Kan? Tak ada faedah untuk dia. Kalau you bagi kat orang US, apa faedah nombor ni pendek sangat, tak cukup. Dia orang punya social security number lagi panjang. Apa guna faedah ni? Tapi untuk kita, bila kita bagi, benda ni ada faedah. Maksudnya data ni, kalau kita bagi pada diri kita, tak nampak sangat dia as data. Tapi kalau kita bagi kepada orang Singapura, orang Thailand, orang Amerika, apa semua, dia akan terima benda ni as data lah, as just a sequence of number. Tak proses lagi. So macam mana kita nak proses, dia mesti kita tahulah format dia. There must be a way to interpret data. So bila kita kata, kalau kat Malaysia ni kita akan kata, this is Malaysian IC number. This is Malaysian IC number. So ini yang dimaksudkan sebagai format. So inilah format IC Malaysian. Ni data format. Ni dia data format. So this is data format. Kita salah. Ini tak salah. So this is data. The data. Kita tengok balik nota dia. Format data tu data format. Jadi nak mapkan dengan you punya notes lah. Faham. So based on this, boleh tak kita convert this data with the data format? Data format ni you kena bayangkan macam kalau kita cakap bahasa pasar kan. Bahasa orang tengok movie zaman dulu-dulu kan. Dulu ada Netflix apa semua kan. Tiba-tiba movie tu tak boleh buka. Tak install codec lagi. Macam tu lah codec dia kan. So data format ni guna dia untuk encode and decode the information. Okay. So dah ada data format dia. So daripada sini kita boleh translate lah. So 83.
So bila kita dah tahu data format dia, maksudnya kita dah tahu kat depan year, and then this is the month, okay, and then this is the date, and then this is the place, and this is the kita tak tahu sebelah apa. 08. Kita tekan. Okay, and then the last number, the last one will be yang belakang tu. 4 nombor terakhir tu random so ini 83. Okay. The month will be 08. Then date will be date will be lah. So the 08 date ini menggambarkan yang ini adalah satu. Kita ambil yang belakang. Okay. So satu. And this satu. So based on this one, country region Asia je yang boleh dikenali sebagai data. Even kat Asia pun belum tentu orang faham. Kat Malaysia ni. Dia sebab tu kita kata dia protokol. Dia antara persetujuan antara orang yang menggunakan data tu. Faham tak? Even macam mana kita nak kata macam movie lah. Okay. Macam kalau you download movie kan. Okay. Katakan you tak ada codec kan. Okay. So bila you download NKV you tak boleh tiba-tiba run atas apa nama window. Yalah tak tengok movie tu. Lah sekarang kan zaman apa online semua kan tak ada download apa nama dia? Movie player. Nama dia window media player. Window media player ya. Okay. So untuk window media player dia tak boleh run file NKV direct. You kena install dulu dia punya codec, kena update. Awal-awal dulu lagi kena bayar kan. So sebab tu dia pakai yang free. Okay. So dia maksudnya bukan nak kata region Asia sahaja kalau nombor IC. Okay. So dia untuk apa-apa. Saya nak tunjukkan dia contoh untuk apa-apa sahaja. Macam tu lah. Sama macam nombor plate kita. Kalau kita tengok nombor plate kan, kita tengok kepala depan. Kita dah boleh tahu dia daripada negeri. Tapi kalau kita sebut je nombor plate tu, agak-agak Mak Saleh tahu. Kalau orang Singapura tahu lah dekat kan. Orang Thailand belum tahu. Saleh tahu. Okay. Dia macam tu lah. Okay. So, how this one become information? Okay. So, this one, dia dah jadi information lah. So, information dia. Sorry. So, this one, information yang kita boleh tahu. Kita boleh tahu dia ni lahir pada 15 August. And then please 08 katakan. Mungkin 08. Itu je lah punya direct information kan. So yang ni kita kena tahu based on knowledge lah. Okay. And then one, bila dia ganjil kat belakang, kita boleh tahu dia. So this is information. Apa yang information yang kita boleh decode daripada data tadi. So ini je yang you boleh decode daripada data tadi. Betul tak? Yang directly you boleh decode daripada data yang diberikan. Okay. So apa knowledge yang you can gain? Yang we can get from here. Tak banyak lah. Nombor IC betul lah. Kita boleh tahu 15, 8 ni apa semua. Yang depan ni adalah sebab tu kalau sistem Malaysia kadang-kadang bila kita masuk nombor IC je, kita tak payah masukkan tarikh lahir. Kan sistem-sistem Malaysia. Macam kalau you renew insurans ke nanti kan. Ataupun insurans lah biasa kan. Insurans, bila you masukkan nombor IC yang lain tak IC. Maksudnya tarikh lahir apa semua dia akan createkan. So itu dia mengubahkan data jadi information. So daripada sini kita dah dapat tarikh lahir. And then kita boleh dapatkan juga tempat kelahiran. Okay. Itu je lah. Yang belakang ni samalah jentina dia. Okay. So apa again knowledge yang you boleh tahu pada sini? Gender kalau 5, lelaki lah. You tak tahu baca IC kan? IC, nombor belakang, kalau ganjil, lelaki. Kalau genap, perempuan. Tahu kan?
Perempuan genap. Oh ya Allah, tak tahu. Tahu sir. Itulah guna kelas ni sebenarnya. Dia nak apa orang kata, nak bagi information macam ni lah. Okay? Ramai tahu. Tahu tu. Salah. Tak pernah perasan. Okay? So, kalau lelaki kan, kalau dia tak percaya, tengoklah. Kakak, apa semua abang kan. So, you try. You tengok. Kalau I see you ending dia genap, you adalah perempuan. Kalau ending you ganjil, okay, odd number, ganjil lelaki. InsyaAllah tak pernah lagi ada that confusion lah. InsyaAllah. Kecuali ada seorang yang tengok. Okay. Dia confusion buat itu. Okay. So, lagi apa knowledge? Ini knowledge yang obvious. Tak boleh sebut dalam kelas. So, yang ini yang obvious punya knowledge. Kan? Maksudnya tadi kita dapat the full date. Okay? Tapi apa itu? Kan? Untuk orang Malaysia kita tahu itu date of birth, date of birth dia. And then Perak apa pula? Saya duduk Perak. Adakah maksudnya saya lahir kat Perak? Macam tu lah. Tapi ada orang IC dia 08 juga tapi duduk KL. Kan? 08 tu maksudnya the knowledge adalah tempat kelahiran dia. Lahir di Perak walaupun dia duduk di KL. Okay? And then the other one, apa lagi yang tersirat? Knowledge you can gain from the IC. Yang paling tersirat yang nyata, knowledge yang paling tersirat yang nyata kita boleh dapat adalah kita punya umur. So, macamnya, kalau ini nombor IC saya, yang katakan tarikh lahir saya betul lah. Maksudnya, you all boleh tahu umur saya sekarang adalah umur saya 30. Macam tu lah. Okay. So, you can gain the knowledge, okay, knowledge, information about someone daripada data just from dia punya IC. So, quite a lot you can get. Okay. Cuma saya tak pernah tahu macam mana nak scramblekan part belakang. Yang saya tahu baca belakang je. Kena atau ganjil. Tapi kenapa 1, kenapa 3, kenapa 5. Okay. So that's how you differentiate data, information and okay. So information cycle, macam tadi lah. So data can be anything. It is unprocessed, so it can be anything. Kita tak tahu apa dia. Apa maksud kita tak tahu apa dia? Okay. Unprocessed item. Okay. So apa maksud dia? Unprocessed item tu maksudnya macam ni. Bulan ni saya ajar lain lah. So apa yang terlintas di fikiran. Okay. Example dia. So macam ni. Bila you tengok this file kan, Pixel Roboto .jpg. So you rasa file ni jenis apa? Saya tahu. File ni jenis apa? .jpg. Okay. So .jpg biasanya jenis siapa jawab? Anybody? Anyone? JPEG jenis gambar. Yes, jenis project. Dah format jenis JPEG, memanglah JPEG. Jenis gambar. Okay. Tapi kalau saya buat macam ni, ingat saya buat macam ni, saya just rename je. Dan saya buang dia punya .jpg. Yes. So, kalau saya bagi you all file macam ni, tak ada dot apa. Saya buang dot dia macam tu. And then, komputer pun tak tahu dia jenis apa. Okay. Nampak tak? So, file ni jenis apa sekarang? Katakan kalau macam ni kan. So, saya tukar. Nampak? You tak boleh nak agak. Itulah tadi gunanya kita tahu data format. Okay. Tapi komputer boleh simpan apa sahaja data. Okay. Dia unprocessed. Benda ni unprocessed. Okay. So, kenapa kita kata dia unprocessed adalah sebab kalau you buka pakai benda yang mengarut, katakan. You buka dia tak tahu dia file jenis apa kan. Dia unprocessed. Ada tak benda dalam tu? Kalau kita tengok, kita tahu ada 751 kilobyte data dalam tu. Tapi apa dia? Kan? So, you tak tahu apa dia. You pun try buka. So, dia pun tak tahu nak buka pakai apa. Komputer pun tak tahu. Konon-konon tadi dah smart, baru trik sikit dah tak tahu kan. So, kita pula pun, kita lagi lah tak ni kan. Sebab ini memang dia punya kita pun tak tahu apa kan. Kita pun cuba je. Boleh lah kot. Buka pakai notepad. Buka lah. Lepas tu komputer saya akan hang. Okay. Dia akan hang sekejap sebab kita buka menggunakan kodek yang salah. Okay. So apa dia buat? Dia baca file ni sebagai file binary. Nampak? Tak apa-apa dia cerita dalam ni apa semua. Lepas tu bagi tak apa-apa. Tak keluar pun gambar. Okay. So ini maksud data. Okay.
So kenapa data ni scramble macam ni? Kejap ni. Okay. Okay, so this is the unprocessed data. Nanti saya lupa. Sebab kejap lagi nak pakai. So, saya letak balik. Okay. So bila kita letakkan dia punya formatting, itu gunanya extension of the file. Untuk bagi tahu file ni jenis apa. Okay. Tapi walaupun kita tak tahu, okay, macam ni kita tak tahu jenis apa kan. Tapi kalau kita tahu macam mana nak guide pun. Maksudnya kita katakan dia, okay, open with ni, tak ada. Maksudnya kita tahu nak guide dia. Kan? Kita tahu nak guide dia, kita buka lah pin sekejap. Walaupun dia tak tahu format apa, kita pun tak tahu format apa, tapi kalau kita buka di dalam pin, dia masih lagi boleh buka. Nampak tak? Sebab dot something tu hanya untuk menunjukkan apa jenis data format yang akan dibuka. So, komputer akan tahu nak guna application yang mana. Tapi kalau dia tak tahu sekalipun, but we use the right application to open the file, file tu masih lagi akan boleh dibuka. Okay, faham Alright. So, data unprocessed information, dia akan ada makna lah. So, bila you belajar sesuatu daripada your information, then only become a. Okay. So, ini data coding, kita akan ada banyak lah. Depend on apa yang kita nak simpan. Okay. So, kalau kita nak simpan apa nama dia, apa semua, ini datanya cerita asli tadi. So, bila you tekan kat keyboard tu, 128 key maksimum atas keyboard ni. Okay. Ada ni pun tak sampai 128 key. Okay. Ada 128 key yang boleh ada atas keyboard. Kalau you tekan, okay, dia akan refer kepada ASCII code, American Standard Code. Okay. So, yang ini dia terhad hanya kepada sampai ABC, sampai Z untuk besar dan kecil. Okay. So, kalau you nak pakai lebih daripada tu, kena gunakan ini. Jadi kita discuss index apa benda ni. Okay. XG tak mana pakai. Okay. So, image, macam tadi lah. JPEG, GIF, bitmap and so on. Okay. Kalau motion picture, dua-dua kita tak pakai sangat. Kita pakai MP4. Okay. And then, sound, lagilah. Tiga-tiga kita tak pakai. Kebiasaan standard sekarang adalah MP4. Okay. And then, untuk outline graphic font document, biasanya kita pakai PDF. Yang dua ni pun jarang kita pakai. Okay. Alright. So, inilah cara komputer tahu warna. Komputer tak tahu warna merah. Okay. Komputer tak tahu warna biru, warna pink, semua dia tak tahu. Okay. Komputer hanya tahu hex color code. Maksudnya bila dia dapat this one and dia tahu decodernya adalah monitor ataupun printer apa semua untuk output devices. So this is what they will do. Okay. Maksudnya komputer simpan merah bukannya color merah, warna merah, red color. Dia simpan sebagai 0000000 F000. Okay. So yang ini sebenarnya adalah berdasarkan hex number. Sebab tu dia kata hex color code. Okay. Ataupun ada orang panggilnya ni HTML color code lah. Sebab dia digunakan banyak dalam HTML, dalam browser. Okay. So bila you buat graphic editing, jarang you pakai hex color code. Kebiasaannya kita akan gunakan RGB color code. Okay. Tapi RGB color code dengan hex color code ni related tak? Dia tak related. Dia bukan setakat related. Dia adalah benda yang sama. Maksudnya, apa sahaja yang ditulis kat sini, dia akan sama dengan sini. Okay. So, macam ni kita nak tahu? Bila lagi kita tengok dalam binary. Okay. So, about data storage. Data storage is one thing. Okay. So, besar mana pun data kita yang kita boleh store. Maksudnya, kalau you ada 1 tera ke, 2 tera ke, 3 tera ke, in the end, dia akan penuh. So, kebiasaannya bila kita store data, kita akan try to compress our data. So, when we do compression, dia ada dua jenis compression. Satu lossless compression, satu lossy compression. So, lossless ni maksudnya, bila kita compress, data tu kita boleh dapat balik yang original. Okay. Bila untuk lossy, lepas kita compress, okay, certain amount of data degradation. Okay. It can be the degradation of data or degradation of the quality. Okay. Itu gunanya gambar tadi. So the first one kita try tengok apa tu lossless. Nak tengok kan. Lossless tu sebenarnya untuk teori part je. Okay. Tapi kalau ni you dah biasa buat sebenarnya tapi tak pernah terjadi kan. Okay. You dah biasa buat compression. Tapi yang mana lossy, yang mana lossless. So this is lossless. Okay. So
So kalau kita tengok di view file, size dia adalah sama. 587 megabyte. Okay. Itu size dia. Okay. So bila kita compress by write, kita expect dia akan berkurang. Okay. Let's try. Send to zip. Okay. Bukan nama pula kali ni. Alright. Nampak tak? Dia dah bertukar size dia. Tadi size dia 587. Lepas kita compress the same file, okay, cuma kita compresskan dia akan jadi kurang sikit. Walaupun 0.2 megabyte still kurang lah. At least you nampak dia. Okay. Apa maksud lossless? Maksudnya it can go back to the original state. Maksudnya bila kita decompress this file, okay, decompress this file, sorry. So, bila kita extractkan dia, bila kita buka, bila kita view this one, sepatutnya size dia masih lagi sama. Itu maksud dia. Right. So this is the original one, 587. Masa kita compress jadi 562. Lepas kita decompress dia jadi balik 588. Ada tak data yang hilang? Tak ada. Boleh tak dapat balik the original form? Boleh. Okay. So itu maksud Lucy. So apa maksud Lucy? Sebelum saya tunjukkan contoh yang tak berapa elok, baiklah saya explain. Okay. So kalau you pernah beli CD audio original, okay, you will see that one CD, one audio CD, dia biasanya equivalent to 600 MB. So dalam satu audio CD, kan ada lebih kurang 12 lagu. So kalau kita try to divide it secara orang kata secara direct lah. Okay. So maksudnya one song is equal to around 50. Itu satu lagu. Okay, size dia makan 50 dah lebih kurang. Okay. Sebab macam ni kita tahu dia gunakan semua ke tak. You try tengok CD tu, dia punya pattern kat belakang CD tu lain-lain tak? So dia sama je colour dia. Semua macam nak kena potong tak? Maksudnya dia gunakan semua. Kalau dia kata, alah dia mana guna semua? Cuba tengok balik kat CD, kalau CD audio kan. Sama tak belakang ni? Kalau you nak tahu, dia try ambil satu CDR. Ambil satu CDR. Jangan pakai RW you boleh rewrite. Okay. Gunakan CDR, okay, yang baru, you tengok macam ni rupa dia, ambil gambar. Okay. And then you cuba burn movie katakan dalam tu. Okay. You savekan movie, 1-2 movie. Satu movie lebih kurang 100 setengah. Masuklah dalam 2-3 movie. Kalau masuk Avengers boleh masuk satu je. Okay. Hindustan ke, dia tak boleh banyak-banyak. Sebab cerita dia 3 jam. Membawa macam satu movie. Membawa macam 2 movie. Okay. So you masukkan lah. Kalau you masukkan Avengers, cukup masukkan Avengers. You akan tengok nanti, selepas you burn the movie, tak payah tukar format apa semua. Just burn directly. Okay. Avengers ke apa yang banyak-banyak. Cukup air. Okay. And then you akan nampak dia macam ada belang. Dekat center tu, color dia akan berubah. Macam kena guris. That's how we burn CD-ROM. Okay. Tapi dia hanya akan pakai setengah. Dia tak akan ambil. Okay. Tapi kalau audio CD, biasanya dia akan burn sampai. Dia akan dapatkan the best quality lah. Okay. So, bila you convert one song, one MP3 song, okay, kebiasaannya dia hanya akan tinggal 5 MB. Lebih kurang 5-6 MB. Apa tak? So, daripada 50 MB satu lagu, you boleh compresskan jadi 5 MB. Okay, nampak tak? So, that's how compression of this multimedia yang dia kata dalam okay, okay, dalam multimedia. So, dia akan membuang layer. So, what happened there is actually, kalau you perasan masa recording, okay, penyanyi ada mikrofon sendiri. Pemain gitar ada mikrofon, gitar ada kabel sendiri, dia tak ada mikrofon. Dia ada kabel sendiri, second gitar kabel sendiri, keyboard kabel sendiri, drum lagi dia ada multiple mikrofon. Okay. So dia bunyi tu dia datang dalam multiple layer. Sebab tu kalau you tengok orang yang suka convert kereta kan, okay, ke ataupun kereta yang ultra mewah lah, kereta yang ultra mewah lah. Okay. You akan tengok dekat atas dashboard dia ataupun sekitar dashboard dia akan ada satu speaker kecil. Okay, Twitter. Yang itu untuk high pitch kalau dalam music. Okay. And then kat pintu-pintu dia akan ada speaker mid range. So itu untuk bunyi-bunyi biasa.
Okay. And then dekat dia punya belakang atas tempat duduk belakang ataupun kalau jenis kereta comfort sebiji besar dalam bonnet dia akan ada bass. Okay. Bass tu untuk bunyi bass dan bunyi drum. Okay. So bunyi-bunyi daripada CD audio ni dia datang dalam layer-layer yang berlainan. Okay. Maksudnya katakan ada 5 layer. Satu layer untuk drum, satu layer untuk bass, satu layer untuk keyboard, satu layer untuk gitar, satu layer untuk piano. Okay. So dia datang dalam 5 layer yang berlainan. So bila you readkan dia ke dalam bentuk MP3, what happen is dia akan combinekan all these layer, simplifykan all these layer to become only one layer. Faham tak? So dia compresskan everything jadi satu layer. So bila dia compresskan, apa dia buat? Dia buanglah yang mana-mana yang tak berkenaan, yang dia rasa macam bunyi tu tak signifikan. Dia adalah formatting dia, cara dia read untuk kan. So dia hanya akan tinggal satu layer. Tapi satu layer ni boleh buat bunyi yang 5 layer. Tapi apa jadi kepada kualiti? So kualiti dia akan berkurang. Sebab tu kalau you tengok, orang still lagi beli CD yang original. Yang peminat tu. Kalau dia peminat betul audio kereta pun semua kan. Yeah? Dia takkan run MP3 player dekat dia punya radio. Dia akan masukkan CD yang original. Sebab dia nak bunyi yang memang orang kata accurate lah. Itu idea dia. Sebab bunyi daripada CD ni dia datang dalam multiple. Bunyi daripada MP3 ni dia dah kurangkan apa tu orang kata ke accuracy of the sound. Dia dah compress jadi. Okay. So macam ni nak tahu dia boleh ke tak? So selepas you compresskan, kan kita boleh jadikan balik MP3 jadi audio CD kan. Okay. So you take the same song, the same song, you try jadikan dia audio CD. Okay. Berapa banyak lagu you boleh letak? Kalau tadi original audio CD boleh letak 12. Okay. Bila you try to reverse the process, jadikan balik MP3 ni kepada audio CD, insyaAllah you boleh masukkan at least 18 lagu. Okay. Lebih setengah kali ganda. Okay. Kalau macam lagu Beatles yang pendek-pendek tu, you boleh masukkan sampai 23 lagu. Okay. So MP3 ni macam compress lah. Yes. MP3 ni memang compress. Compress audio format. Sebab tu CD audio tu, dia compresskan jadi satu layer. Sebab tu dia boleh simpan hanya dalam 5 MB. Sebab tu orang kata apa tu namanya? Proses apa namanya? Alamak, ada proses dalam sound engineering. Mastering. Mastering tu maksudnya you susunkan you punya music tu kan. Sebab kadang-kadang bila you buat music ni, you tak play daripada awal kan. You play daripada tengah-tengah apa semua. You nak combine dengan first session yang you buat pagi tadi dengan yang you betulkan malam tu. So untuk mastering apa semua, sebab tu dia mahal. Sebab dia kena cari kat mana penyambung tu. Baru bunyi tu akan sedap. Dan dia akan splitkan bunyi tu yang berasal. Okay. So dia takkan dapat balik the original style. Okay. So yang inilah. Tapi kalau saya nak tunjukkan contoh kat you all, dia tak akan jadi macam ni. Dia akan jadi yang terbalik. Tapi kualiti dia you akan nampak lah. Dia boleh try. Okay. So you download je apa-apa file daripada internet. Okay. Maksud saya download yang ni lah tadi yang kita rename ni kan. Okay. So this is actually wallpaper. Saya download je. Okay. So wallpaper ni kalau kita tengok, dia format JPEG. Okay. So gambar dia smooth. Okay. So bila gambar dia smooth cantik lah. Tak ada apa. Okay. So gambar dia smooth and so on. Okay. The file size kita try tengok 751. Okay. So bila kita tukarkan format dia, okay. So katakan macam kita nak tukarkan format dia kan. Okay. Tukarkan format dia kepada apa? Ni lower quality kan. Kita try rendahkan dia. Okay. Untuk gambar ni dia kelakar sikit Okay. File JPEG dia kecil. Okay. Bila kita simpan dalam list lower quality, okay. Tapi what happen to the lower quality? Okay. Tambah lagi. Okay. Yang ni kita boleh save terus. Nampak? Dia akan bagi warning. The color quality might be reduced. Okay. So dia akan reducekan color quality. Tapi ada masalah yang kelakar. Untuk saya explainkan sama macam dalam nota. Sebab tu saya jadikan contoh. Okay. So bila saya kata okay, tak kisahlah. Sebab nak demo kan. Kalau you buat this process, you akan nampak gambar tu tiba-tiba pecah. Bila you simpan dia dalam bentuk GIF, dia akan pecah. Dia akan jadi macam bitmap yang murah lah. Okay. So dia akan pecah. Okay. So bila dia pecah, gambar dia akan start pecah. Kalau you zoom, you nampak. Alamak. Patut dia zoom lagi. You nampak perubahan dia. Okay.
Hopefully you all nampak. Okay, kat monitor you all kan. Kadang tak nampak sangat sebab kita buat online je ni kan. Sekejap saya try lagi sekali. Saya tutup dulu ni. Saya pergi balik sini. So you can try. So you buka yang JPEG tadi. You zoom siap-siap. Okay. Kalau you tengok yang ini, dia punya gambar tak pecah sangat. Kalau kita tengok. Inilah katakan. Dia tak pecah sangat. So bila kita save as kan dia sebagai namanya tadi GIF kan. Sebagai GIF, kita akan tengok gambar tu dia pecah teruk. Nampak? Dia ada perubahan pixel. Yes, ada perubahan pixel. Okay. So bila kita simpan sebagai GIF, sebagai bitmap, gambar dia disimpan dalam smallest pixel ever. Maksudnya dia tidak disimpan di dalam cluster. So dia tak boleh nak buat rendering gambar tu jadi semua. Maksudnya dia akan treat setiap satu kotak ni sebagai satu kotak. Okay. Tapi kalau dalam JPEG, bila dia simpan gambar, dia akan treat satu kotak tu sebagai satu kotak yang besar. Maksudnya dia bukan treat every one small color pixel macam ni satu. Okay. Dia umpama macam dia kalau dalam GIF, dalam bitmap, dia akan treat macam tiles dalam toilet tu satu. Okay. Tapi kalau dalam JPEG, dia akan treat macam dinding bercat. Satu cluster, satu kali cat, satu kali layer cat. So dia punya perubahan tu, transition of the color lebih smooth. So dia boleh jadi gambar asal balik tak kalau compress. Okay. Tak, saya nak tunjukkan yang kelakar dia. Buang dunia ni, berikan dia file asal. So kenapa saya tak gunakan ini contoh pertama? Sebab bila you savekan JPEG pada GIF, gambar dia punya kualiti akan berkurangan. Tapi kalau kita bercakap daripada segi size, dia akan jadi terbalik. File GIF akan lagi besar daripada file JPEG. Faham? Kenapa dia jadi terbalik? Sebab GIF dia perlu simpan every small pixel. Maksudnya satu pixel. Okay. Kalau JPEG awal-awalnya original tu, kenapa size dia kecil? Sebab dia dah smoothkan pixel tu. So dia tak treat as satu pixel. Dia treat macam mana nak cakap? Macam ni. Betul. Sama lah idea. So kalau dalam GIF, dia punya color macam ni. Macam ni. Ni kira pixel lah. Okay. Maksudnya dia treat macam ni. Ni kuning. Okay. Setelah satu kotak ni. Ni orange. Okay. Dan ini green. Macam tu. Okay. Tapi kalau dalam JPEG kan, dia treat gambar macam ni. The whole box. Tu gambar dia lebih smooth. So you nak kata dia macam kuning campur orange campur hijau kan. So, this full box is only one color. Katakan sebenarnya you nak buat color. Color light macam ni. Okay. Untuk jadikan color light macam ni, katakan untuk bitmap dengan GIF, dia perlukan combination of all these three color. Tapi dalam JPEG, dia akan renderkan all these three color instead of satu kotak selama banyak 9 kotak tu kan. Dia kena random kan. Okay. Macam ni. Okay. So tak jadi juga random. Sebab sama dengan atas. Macam ni lah. Kalau dalam GIF, umpamanya macam ni lah. Okay. Dalam bitmap kan. Untuk dapatkan color macam light orange kat bawah tu, dia perlukan this color. Okay. Dia perlukan combination of this color. Okay. Tapi kalau dalam JPEG, dia dah smooth kan, dia hanya perlukan satu color. Sebab tu file dia lebih kecil. Okay. Itu sebab dia. Kenapa dia menjadi lebih besar. Okay. Pasal menjawab soalan ni, kalau di-compress jadi balik tak gambar asal. Boleh cuba je, itu pun boleh cuba. Okay. So this is the GIF file. Okay. So kita try jadi balik. Save as kan kepada format JPEG. Okay. So apa akan jadi? File ni akan jadi lebih. Okay. Lupa. Kita kena tambahkan kat belakang. Tambah file besar. Okay, new So kita savekan dia dalam bentuk JPEG. So kita akan tengok file ni dia berubah.
Nampak tak? JPEG yang original 751. Masa kita jadikan GIF, dia jadi lagi besar. Okay, fine. Kita boleh terima dia simpan pixel by pixel. Okay. And then bila dia jadi JPEG lagi sekali, okay, dia jadi bertambah besar. Tahu tak kenapa? Sebab tadi dia dah split as pixel kan. So pixel tu, bila you pecahkan gambar yang dah smooth, jadikan dia dalam bentuk bitmap pixel. Bila you nak smoothkan dia balik, you perlu orang kata tambahkan kerja lagi. Macam you cat rumah lah. Kan? Maksudnya you kena cat kali kedua pula. So bertambah kerja, bertambahlah file. Macam file tu dah jadi bertindih. Faham tak? Macam cat dinding lah. Kalau you pernah cat dinding banyak kali kan. Bila you try gores balik, you akan nampak cat ring layer pertama, layer kedua, layer ketiga. So makin besar lah file. Okay? Tapi berjaya tak sama dengan nota tu? Nota ni kata apa ni? Sebab tu saya tak suka guna ayat ni. Boleh tak dapat balik kepada original form? So untuk loosely couple, tak boleh loosely couple. Aduhai, termasuk computer architecture pula. So untuk loosely compression, kita tak susah nak dapat balik. Mungkin tak mustahil, tapi susah nak dapat balik the original form. Okay? Mustahil lah sebenarnya, kecuali kalau you betul-betul error lah. Dapatkan word of legend. Okay? So boleh tak? Tak boleh. Okay? Itu maksud loosely compression. Okay? Alright. So data integrity. So data integrity ni pula kita cerita kenapa kena cerita sebab semua ni lah. Okay? So macam mana kita nak maintain data integrity? So data integrity dalam personal komputer kita apa semua kadang-kadang kita letak username, password semua, tapi satu je soalan. Okay? So macam mana dia nak maintain integrity data yang you download daripada internet? Itu contoh mudah. Sebab you all berapa scam kan? Berapa ni? Daripada sekolah dah guna internet belajar apa semua kan? So macam mana you nak maintain data integrity daripada internet bila you download your file? Okay, so what should you do is, contohnya macam ni. Macam contoh standard saya lah sebab saya dah pakai ni. So yang ini kan, tengok this NetBeans ni. So bila you download something, kalau you download biasa, download lah, klik download. Okay? Tapi kalau you pakai download accelerator ke download helper ke apa semua nama yang lain tu, okay, dia ada satu ruang kat bawah yang dia akan kata you boleh masukkan dia punya apa istilah dia, MD option. Dia boleh masukkan dia punya MD5 checksum ataupun dia panggil istilah checksum sahaja. Okay. So checksum ni guna dia untuk check apa pun checksum. Okay. So checksum tu adalah untuk maintain the data. So what is checksum? Checksum tu sebenarnya tak ada apa-apa. Masa you download ni, dekat download accelerator tu, you letakkan disk pada tempat checksum. This one. This one. So this is the checksum for Apache NetBeans 1.2 binary Windows 64-bit architecture punya executable file. So maksudnya bila you nak download this file, this is the checksum. Okay? So checksum ni dia akan check apa yang you download tu sama tak dengan apa yang you terima daripada download tu sama tak dengan original file. So macam mana dia buat? Dia cakap. So apa dia buat? Dia akan check. Okay. Yeah. Not bad lah. So data yang you nak download daripada internet, dia akan gunakan check dengan checksum. Umpama macam keyword lah. Macam orang kata apa, password dia lah. Macam kalau you pergi camping ada password lah. So macam password dia, so bila you download, dia check dengan you punya checksum tadi. Okay, hashing algorithm tu kan. Yang checksum tadi, dapat tak hash value dia? Kalau hash value sama, sentiasa sama dengan apa yang dia expect, okay, so maksudnya you punya download tu adalah accurate. Tak kena tampered dan lengkap. Nampak tak? Okay, so itu kegunaan MD5 checksum. Okay, so kalau macam browsing, macam mana kita tahu server tahu data kita, cuba tak temperedkan data kita. Kalau macam WhatsApp, dia end-to-end encryption. Okay, so dia punya macam tunnel hantar data tu, itu data kita selamat. Okay. Ataupun kalau browser ni biasa you akan tengok ada locker kan, ada kunci. So kunci ni pun ada guna sebenarnya. So you go to this key, you akan dapat tengok dia bagi tahu website ni selamat, ada sertifikat. So you boleh view sertifikat dia. So
Ada tak dia punya key? This is the key, SH2. Kalau MD5 checksum ni, dia punya key adalah H5. H512 dah silap saya. MD5 checksum. MD5 checksum dia menggunakan SH Oh, tadi kat sini. Dia menggunakan SH 51 volt. Okay. Kalau website yang secure ni, biasanya dia akan gunakan hilang. Okay, website yang secure ni kita boleh tengok. Dia menggunakan SH volt. Okay. Oh, dia tak cerita. Version 3. Dia gunakan SH 256. Kenapa dia tak pakai yang panjang? Yalah, you nak transfer data cepat-cepat pakai website, nak check dengan nombor yang terlalu panjang. So, makin panjang nombor tu, makin kompleks lah calculation yang dia kena buat, makin slow lah. Kalau download, okey lah untuk slow sebab dia akan check pada you punya local host, bukan pada masa transmission. Kalau dalam website yang secure ni, HTTPS ni, so dia check while transmitting. So, tak boleh lah terlalu panjang. So, dia akan ada juga SH25 dia ni. So, mana nombor dia? Dia ada bagi tak? Dia ada bagi key dia. Tapi dia bagi general key je lah. Public key dia. Dia tak bagilah ada full key. Okay? So, ini cara kita maintain data while transmission over the internet. Okay? Right. Okay. So, bit by word. So, bit by word ni simple. Okay? So, bit by word ni sebenarnya macam kita cakap dalam bentuk gram, ni miligram, ni kilogram, okay? So bit by word. So bit by word ni simple je idea dia. You just kena tahu komputer ni dia bergerak dalam bentuk binary. So bila dia bergerak dalam bentuk binary, dia basically ada dua sahaja bit masuk binary. Okay? So itulah bit dia, sama ada dia satu bit pada satu masa. So bit dia sama ada 0 ataupun 1. Okay? So, apa itu byte? Apa? Double word apa semua nanti. Double word 2 kali word. Okay. Nama pun double word. So, ada tak? Bolehlah ni kot. Ni tadi kita cantik. Ni fine. Cari yang untuk table dulu saya pakai. Tak dulu tu. Ini je lah yang dia tunjuk untuk table. Okay. So maksudnya bit by word ni sebenarnya dia hanyalah macam mana you groupkan you punya bit tadi. Okay. Bit tu maksudnya sama ada kosong ataupun satu. Ini satu bit. Okay. Okay. So bila you jadikan ni 01, 01, 10 kata. Okay. So yang ini kita panggil sebagai dia 4 bit. Kalau ikut yang ini dia akan panggil sebagai nibble. Okay. So kalau 2 nibble, mana dia tadi nak panggil. Okay. So this is bit. Okay. Salah satu bukan dua atau so this is bit. Okay. So this is nibble. So bila kita ada apa orang kata macam ni, macam kalau tekan calculator kan. So this will be byte. Maksudnya 1 byte sama dengan 8. Then what else? So kalau kita ada 16, yang ini kita akan panggil sebagai 16 bit 100 bit ni kita akan panggil sebagai word. So word ni depend on your architecture lah. Dan sebab tu jarang kita discuss about word. Orang cuba elak discuss about word. So kenapa word jarang kita discuss sebab dia bergantung pada you punya computer architecture. Ada yang 16 bit dah dikira sebagai word, ada yang 32 bit, ada yang 64. Word tu depend on your architecture. So komputer kita ni macam nak tahu architecture you tu lah kan. It's my computer. Saya tak tahu. You tengok dekat setting. You ada my computer ni, dia tu. Okay. So you can check. You punya computer architecture. So that will be your word. Okay. Alright. So itu je lah cerita dia. Ini you boleh explore lagi.
So bit by word, tak ada apa-apa. Okay. So tak kisah mana-mana sebenarnya kenapa kita kena tahu macam mana nak groupkan dia sebab ada kegunaan dia. Okay. So kegunaan dia macam ni. Let's say kita ada this one. Kalau kita tekan kat sini, saya tunjuk manual lah. Saya tunjuk manual dulu. So katakan kita ada nombor ni. Berapa? 99. Okay. So nombor 99 manusia biasa kita ni. Okay. Sebenarnya nombor yang kita belajar daripada tadika ni kita panggil sebagai decimal number. Okay, nombor decimal. Okay. So kalau you pakai calculator programmer ni, you setkan programmer punya function, dia decimal lah. Okay. So decimal number. Nombor yang kita belajar daripada tadika. Okay. So macam mana komputer represent decimal? So dia akan represent dalam bentuk binary. So boleh tak kita convert kepada binary? 99 decimal. Boleh. Okay. Try convert. Yang ni jangan risau kalau tak faham sangat. As long as you get the idea that it is possible, itu pun tak. Okay. But you akan learn that dalam 159. Okay. So 99 decimal, macam mana nak tengok binary dia? You boleh tekan calculator tadi. Okay. Ataupun you boleh, apa orang kata, kira sendiri. So macam mana nak kira? 99 you bahagi dengan 2. So 99 bahagi dengan 2, you akan dapat baki satu jawapan 49. Okay. 49 bahagi dengan 2, baki satu jawapan dia 24. Okay. 24 bahagi dengan 2, baki kosong, jawapannya 12 bahagi dengan 2, baki dia kosong, jawapan dia 6 bahagi dengan 2, baki dia kosong, jawapan dia 3 bahagi dengan 2, baki dia 1, jawapan dia 1 bahagi dengan 2, baki dia 1, jawapan dia. Buat sampai dapat. Yes, itu kalau you tekan calculator ke kira sendiri. Okay, so this is how you make on your own lah. Okay, so kalau kita tengok jawapannya 0111. So macam mana kita nak baca? Kita baca daripada bawah. So by right the answer should be 0110 dan 0011. Buat sampai jadi kosong. Ya. Tekan calculator. It's okay. Untuk subjek ni you kena ada idea sahaja that this thing exists. Okay. Yes, dalam math ada belajar. Nah, ya sebenarnya. Tak. Okay. So, macam mana untuk kita convert kepada apa namanya? Octal base 8 ataupun kepada hex base 16. Okay. So, untuk kita convert kepada octal ke apa ke, so apa kita boleh buat adalah apa orang kata? You juga bahagi dengan 8 lah. Maksudnya you ambil 99 you bahagi 8 ataupun ambil 99 bahagi dengan 16. Tapi ada tak cara lain? Ada. Okay. So, kalau octal kita gunakan cara mudah. Lepas kita dah convert kepada binary, boleh tak? Kenapa? Ini menunjukkan kenapa kita perlu belajar pasal neighbor, couple dan stuff. Neighbor, byte dengan word tadi. Okay? So, kenapa kita kena tahu istilah tu? Sebab octal maksudnya 8. 8 ni kalau dalam matematik, dalam komputer, kita everything mesti fikir benda dalam gandaan. So, 2 kuasa berapa jadi 8? 2 kuasa 3. Okay? So 2 kuasa 3 sama dengan 8. So maksudnya you get this binary number. You can group it by 3. Okay? Groupkan dia kepada 3. Dia buat. So groupkan dia by 3. Okay? So kalau tak cukup, tambahkanlah 0 ke depan. Tak ada masalah. Sebab dia konsep dia sama juga dengan apa-apa nombor. Decimal number pun kalau letak 0 tak ada makna kan. Tapi kalau letak 0 kat belakang ada makna. Dia jadi 990. So, sama juga dengan binary. Tambahkan je 0 kat depan. Okay. So what will happen here is, macam mana nak buat conversion direct? Sebenarnya kalau saya tengok saya dah tahu. So nak explain kan. So macam yang ni, dia sebenarnya adalah 2 to the power. Dia akan jadi 2 kuasa 0. Dia start dengan dari belakang lah. 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, kuasa 8 maksudnya ada 3. So dia kata 3 ni kan, dia daripada 0, 1. Okay. So resultnya adalah, ini adalah 1, ini adalah 2, ini adalah 1. So yang pertama ni, dia adalah 0, 1, 1. So 1 times 1, 1. 1 times 2, 2. 1 times 0 times 4, 0. So kita sumkan dia akan dapat. Next one, 1, 0, 0. So kita darabkan 0 darab 0. 0 darab 0, 1 darab 4, 4. 1 darab 4. And then this one will be 1, 0, 0.
So this is 0, 0, 1 times 1, 1. So start dia. So 99 desimal, okay, sama dengan 99 desimal sama dengan 143 octal. Kan kalkulator, betul tak? Okay. So by right, insyaAllah betul lah. Okay. So kita boleh buat conversion. Okay. Tanpa kita kira daripada awal yang menggunakan binary. That's why untuk binary kita kena mahir lah. That one. Bila belajar 159, belajarlah bersama-sama. Okay. So selain daripada binary, kita juga boleh convert untuk siapa nama dia? Hex. So hex pun sama. So kalau hex, cerita dia 16. Okay. So sama dengan 16 sama dengan 2 kuasa 4. So kita kena groupkan dia by 4. Kita ambil yang ni. Yang ni lah dan groupkan by 4. Okay. Sebab memang biasanya kita represent binary sama, kita cukup groupkan dia by 4. Okay. Dalam bentuk ni pun. Kenapa? Sebab kebiasaannya komputer akan tunjukkan kita dalam bentuk hex number. So dia punya rumus sama, cuma dia tambah lagi satu. So dia ada 4 bit, dia akan tambah 2 kuasa 3. Kuasa 3 sama bit. So 3 tekan 4. So kuasa 3 sama dengan 8. Kita ambil yang pertama 0, 0, 1. So tambahkan dia akan angkat. So yang kedua 0, 1, 1. Tak best lah contoh ni. Sebab dia tak keluar lebih sikit. And then dia akan dapat 0. Dia dapat 4, 2, 0. So hasil tambah dia adalah. So 99 dalam bentuk desimal adalah sama dengan 36. Saya tak sebut 36 36 dalam bentuk X. Check. Boleh betul. 63. Okay. So kita boleh buat this conversion. And you akan belajar apa? Kenapa tak ajar kat sini? Sebabnya ini satu topik. Okay. Dalam 159, dia 3 chapter, 4 chapter. Okay. You akan belajar convert nombor positif, you akan belajar convert nombor negatif, you akan belajar convert nombor positif dan negatif bertitik. So ada 3. Okay. So dalam 2 chapter lah. Itu satu chapter yang sama dia pecah. Tapi dia khas lah. Okay. So yang penting you tahulah komputer work dalam bentuk binary. Banyakkan masa kita akan groupkan by 4 our binary supaya senang nak convert kepada X. Okay. 4 maksudnya dalam bentuk 0. Okay. Tapi kenapa kita kena belajar dalam bentuk byte? Untuk menjawab soalan tu kita tengok. Yang ni tak ada apa dia explanation, so you boleh baca lah. So kenapa kita belajar dalam bentuk byte? Dalam bentuk apa orang kata? Kenapa? Okey. Dah menjawab kan? Binary dah menjawab dalam bentuk 2. Okey. Apa? Bukan bit. Binary lah. Binary ada 2 value. 0 atau 1. 0 atau 1 ni dipanggil bit. Okey. Kebanyakan masa bit ni akan groupkan by 4. Kita panggil sebagai bit. Okey. So fine lah. Tak ada masalah. Okey. And then yang seterusnya yang tadi kita discuss lepas label, word tak masuk sebab word depends on your architecture. Okay. Dalam bentuk byte. Kenapa kita selalu discuss benda dalam bentuk byte? Okay. Sebab kita ada asalnya komputer menggunakan hanya ASCII. Okay. So when we talk about American Standard Code, okay. So American Standard Code ni biasanya mewakili punya ada atas keyboard. So kita ada 3 jenis code. Okay. American Standard Code ni apa saja atas keyboard? So, dia ada 128 benda. Kenapa 128? Walaupun kat sini ada 127 je. Sebab dia start daripada 0. Okay. Start daripada 0, dia ada 128 lah. Okay. So, 128 benda ni, biasanya semua ada atas keyboard. Okay. So, ini yang berlaku pada masa you tekan di keyboard. Okay. Katakan you tekan key besar. Sama. Kita tekan Z besar. Okay. So bila you tekan Z besar, shift Z ke caps lock Z, okay. So apa akan jadi sebenarnya? You tekan Z. Okay. You tekan Z. Bila you tekan Z,
komputer akan terima the electrical force lah. So dia akan translate. Dia akan translate macam mana? Kita nak tahu binary dia, kita tengok lah. Z dia kata 5A. Dalam bentuk hex dia kata Z sama dengan A. So sebenarnya dalam bentuk force dia, apa kita akan terima? Dia akan terima macam ni. Dia tak terima macam ni pun sebenarnya. Dia terima dalam bentuk macam ni. Bila dia tekan keyboard tu, apa akan jadi sebenarnya? Dia akan jadi macam ni. Digital. Dia tekan keyboard terus semua kan. So apa dia akan jadi? Dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi tet. Macam tu lah. Dia akan jadi, bila ditekan ni kan, dia akan jadi macam ni. Katakan macam ni lah. Kita tengok gambarnya. Yang ni you akan belajar lebih dalam lah. Tapi dalam digital signal bukanlah buat it. Tapi konsep dia sama. So by konsep, bila you tekan keyboard, apa akan jadi? You tekan satu button je. So dia akan transmit this one. So kalau ikut grafnya ni, apa maksud dia? Grafnya itu maksudnya adalah kita ambil yang Q3 tu kan. Off, on, off, on. Dia transmit yang itulah sebenarnya. So bila kita cakap off, on ni, so komputer dia terima macam tu lah. Jenitan dan dia terima. Tapi macam mana dia nak simpan benda tu? Tak boleh lah dia nak simpan off and on state. So sebab tu dia representkan off and on state ni dalam bentuk digital. Dalam bentuk digital maksudnya saya bagi sama. Dia akan kata kosong, off, kosong, off, kosong. Ini satu, kosong. Sama pula dia. Yes. Nampak tak? So bila ditekan ni keyboard tu, dia akan keluar benda. Okay. So ini key apa? Key apa yang kita dah tekan ni? Katakan kalau ini yang kita tekan. 0001, 0001. Key apa yang kita dah tekan? Okay. Sebab tu kita kena tahu translate dia. So macam mana kita nak translate? Cara mudah adalah ini kita groupkan dia dalam label 0001, 0001. So kalau you translate dia daripada ni, daripada binary ni kepada hex, dia sebenarnya maksudnya ni dalam bentuk binary lah. Okay. So translate binary kepada hex, dia akan maintain, dia akan jadi 11. So you refer kepada ASCII table. Okay. ASCII table tadi kata kalau sebelah jangan sebut sebelah, 11 okay. Mana tak saya. Okay, ASCII table kata kalau satu-satu hex, jangan tengok decimal. Hex decimal sama 11. Okay. Decimal dia. Tapi dalam hex tak adalah 11. Sorry. Dalam bentuk hex dia 11. Tak boleh tengok yang ni. Dia kena tengok 11. 11 is this one. Tak wujud pun. Bebas controller 1. Okay. So maksudnya kalau kita tekan A, sebenarnya dia akan keluar, kita ambil contoh exact tadi kan, dia akan keluar 5. Okay. So 5 maksudnya 41. Dia akan keluar macam ni lah. On. Okay. So, sekejap lah. On dan off. Sorry, ni 6. Dia tak boleh undo. Contoh. Okay. 5 maksudnya off, on, off, on. Okay, done. Okay. Ni dia gap, tak ada gap pun. Okay. And then A maksudnya A10. 10 maksudnya the gap state on 10. So maksudnya ni off dan on ni off. Okay. So kenapa saya boleh kata macam tu? Saya teka lah satu. Okay. So yang kedua, kita akan convert. You boleh tengok, check dengan calculator. Okay. So 5 maksudnya 0, 1, 0, 1. Okay. And then A maksudnya 10. Maksudnya 8, 0, 2 sampai 8, 10. Betul tak? Dia dapat yang ni. You can check with your calculator. Nampak tak? So bila you tekan caps lock A besar, A kan? So ini yang dia akan hantar kepada buffer dia. Belum hantar ke processor, dia akan translate. Okay? Simpan ke dalam buffer. Buffer akan timur. False tu kan? Okay? So dia akan translate 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Oh, dia simpan. Besar punya. Simpan dalam buffer sekejap. Hantar kepada. Sebab tu kalau you baru buka application ke, kalau dah lama pun sekali tu. Kalau tiba-tiba you type macam main-main kan. Adik-adik kita ke apa, main tu kan. Anak
anak saya lah. When tentu kan. Kata marah kan. Okay. Apa akan jadi adalah semua tu akan di-capture. All the key press will be captured. Tapi untuk translation dia ke dalam buffer, nak hantar kepada memori nak hantar kepada processor nak patah balik kepada buffer monitor, nak display balik ke monitor, dia akan ada sedikit slow lah. Dia sedikit slow, tak adalah sampai 1 saat pun. So, dia kenapa berlaku slow tu? Sebab dia nak kena buat DCD pun. Dia decode and code. Setiap level tu kena decode and code. Okay? So, inilah yang berlaku bila you tekan keyboard. Okay? So, tak kisah. You tekan apa pun, dia akan hantar electrical off. Sebab you kena bayangkan keyboard ni macam switch ni, 8 pin tu. On, off. Cuma dia tak adalah. You tekan dia on, tekan dia off. You tekan dia on, off, on, on. Okay? Sangat laju lah. Key scan code. Dia pakai double code so ini yang berlaku lah. So tapi ASCII code ni dia ada kekurangan. Kekurangan dia adalah dia terlalu sedikit. Dia hanya ada 128 sahaja possible function. Dia tak boleh lebih, tak boleh kurang. Tak boleh lebih, boleh kurang, tapi dia 128. 0 sampai 1. Yang ada dalam table tadi lah. Yang basically apa yang ada atas keyboard. So, macam ni kita nak type tulisan Jawi, tulisan Arab, apa semua kan. Itulah datangnya kegunaan Universal Code. So, Universal Code ni make it possible for us to write in Jawi, in Arab, in any language we want. So, kat mana kita nak tengok Unicode ni? Apa perbezaan dia? Persamaan dia macam ni. So, dalam ASCII code hanya ada 128 code. Dalam Unicode dia ada 16. 128 maksudnya 208 kan? Betul. Okey. 2 kuasa 8. Ya. Salah. 2 kuasa 16. 2 kuasa 8. 2 kuasa 7. 2 kuasa. Okey. So kalau 114 ni, kuasa berapa? 1114. Tengok bawah tu kuasa berapa? Tak apalah. 2 kuasa 15. Apa kan 2 kuasa 16? 2 kuasa lagi 2 kuasa lebih. Tak cukup lagi. Kuasa berapa ni? Lebih. Kuasa berapa lah? 16 sikit. Kuasa 16 apa tu? Kuasa 7. Kuasa. 2 kuasa something lah. Carilah kunci kuasa dia berapa. So, dia boleh simpan lebih banyak. Ini pula saya cari. So, kat mana kita boleh refer kita punya Unicode? So, untuk 128 pertama, 128 pertama, Unicode ni, dia sama dengan ASCII code. Itu yang bagus. Kita boleh gunakan kod dia. Dia menggunakan mapping yang sama. 128 pertama, benda-benda yang ada atas. Tapi Unicode ni dia memberikan kod-kod yang unik. So, maksudnya kalau dekat Unicode ni, kita tengok, kalau you pergi pada you punya komputer accessories kan. So, you go to the accessories, you akan dapat this character map. Window accessories kan, ada character map. Kalau you klik, this is based on Unicode lah. Sebab tu dia use. Saya buat macam tu lah. Bulan dia kan. So, Unicode ni, so this is part of the Unicode yang disimpan. Part of. Sebab kita boleh simpan berjuta ni. So, gabungan Unicode ni lah yang kita boleh buat simpan macam tadi kan. Kalau you tengok you punya character map tu, dia dah ada Jawi default dalam tu apa semua. Cuma Korea, China sampai semua dia ada extended ni. So, head and code literally all kind of bagus standard. Bagus standard 128 pertama ni, nyanyi 128 pertama adalah sama. The rest baru dia sama. So, senang lah kita nak expand kita punya ASCII code. Jadi,
tu ada orang kata komputer sekarang tak guna bar skipper. Dia guna bar skipper sama dengan 128 pertama. Okay, last one. So for the last one, FCDIC. Okay, so FCDIC ni kenapa dia last dan dia tak ada dalam title dia kan? Sebab dia kena refer balik yang last topic chapter previous chapter. Okay, so kita ada super komputer. Okay, dan kita ada kita skip dulu. Kita dah kotak kan sebenarnya. Dan kita ada mid range. Okay, mid range ni server lah. Okay, and then kita ada PC. So super komputer ni kita orang biasa boleh akses. Walaupun kita tak ada kan, macam dia dah tengok belum top 500 ORG kan. Go to that top 500, kita boleh akses sebenarnya. Tapi kita tak adalah akses yang top 500 semua. Yang tu dia special untuk Earth simulation, apa tu, Earth kerak bumi punya simulation, pergerakan untuk bumi. So biasa dia orang pakai yang itulah untuk super. Tapi kita boleh pakai part of the super computer yang ada lah. So contoh yang you boleh pakai, biasa you boleh try Amazon punya, ataupun Alibaba punya, ataupun Google punya mungkin kalau dia bagi share, ataupun lagi kurang satu boleh Windows, Microsoft punya, so kita manusia biasa, bukan manusia biasa, orang kebanyakan kita boleh pakai super komputer, tapi kita pakai remotely lah, kita pakai melalui internet. So ni orang biasa. Orang biasa pun boleh pakai lah walaupun jauh. Server. Server ni apa sahaja server biasanya kita gunakan untuk website lah. So kalau nanti you dah start kerja kat office tu ada bilik server. Kat bilik server tu, kita lah yang buat program untuk web apa semua kan. You pakai Dreamweaver ke, you pakai ASP ke, you pakai JSP ke apa semua. Jadi kita boleh buat program. Orang biasa. So ini pun orang biasa. PC memang untuk orang biasa lah, personal computer. So nampak tak? So untuk yang lain ni, dia akan menggunakan ASCII code dengan Unicode tadi. FCDIC ni, dia extended by Unicode ni, dia khas untuk mainframe sahaja. Yang kebanyakannya digunakan oleh banking dan juga insurans. So samalah nasihat saya dari dulu sampai sekarang. Nanti kalau you ada peluang pergi khusus kan, MDEX ke apa kan, kalau dia ada bagi khusus mainframe ni, pergilah. Sebab gaji programmer untuk mainframe ni dia mahal. Sebab kat mana-mana universiti dia tak ajar. Dia mesti dah ada basic baru boleh belajar. So maksudnya you kena dah grad apa semua, baru you boleh pergi khusus untuk mainframe. So mainframe ni kenapa gaji dia banyak? Sebab tak banyak programmer. So kalau biasanya kalau you dah terlibat dengan mainframe ni, insyaAllah lama-lamanya you akan kerja jaga mainframe lah. Tapi don't worry, the job is there and the pay is good. Okay, so try lah kalau you ada peluang. So the end. So ada soalan untuk hari ni? Any question for today? Tak? Tahu ke? Saya tak tahu dah yang mana. Oh tu. Ada soalan? Anybody? Anyone? So kalau tak ada soalan, I guess that will be all lah. Sekejap selalu betul. Saya nak ambil dulu. So you can fill in your attendance. Okay. So if there is no question, last lah. Sir. Attendance kan. Ya saya. Sir, saya punya soalan ni sebenarnya based pada movie logic lah sir kan. Kalau tengok sir, movie logic punya tu nak tengok. Kan image, sir kalau tengok kat CCTV kan selalu pixel je kan banyak kan sir kan. Sebab CCTV punya kamera tak jelas kan sir kan. Jadi kan kalau macam nak zoom pada satu muka macam detektif tu nak tengok muka suspek tu kan dia akan zoom daripada CCTV, daripada image video punya CCTV tu sir. Kan gambar tak jelas sir, pixel banyak kan. Jadi betul ke komputer baiki ke atau je kompresor macam sir ajar tadi tu? Nak tengok muka orang tu. Sir mic sir. Okey. Sebenarnya sebab tu tadi masa saya tunjukkan kan,
apa dia kata gambar tu, okay, kalau kita dah tukar kepada format yang lebih rendah, okay, secara rightnya mustahil untuk kita upgrade untuk cantikkan balik gambar tu. Tapi it is possible. Okay, it is possible, itulah bila you start bekerja dengan komputer forensik. Tapi adakah semudah macam dalam movie tu? Saya rasa tak semudah tu lah. Dia very tedious. Dia tak semudah yang itu. Sebab tu macam ada gambar yang HD tak HD tu, kita tak boleh nak cakap. Dia tak semudah yang itu. Sebab sebenarnya dia bukannya bergantung pada gambar tu sahaja. Sebab dia mesti ada gambar lain untuk di-comparekan. So, kadang-kadang memang tak boleh terima lah. Okay. Tapi by right, kalau gambar CCTV, okay, as long as kita boleh dapatkan the full face, macam you all nampak sekarang gambar saya full face. Kalau dia pecah sekalipun, kita masih lagi boleh render gambar tu sampai nampakkan muka yang kita boleh kenal pasti. Faham tak? Maksudnya kita boleh smoothkan gambar tu sehingga kita boleh kenal pasti. Tapi kalau gambar tu daripada jauh, okay, dia digital zoom, agak mustahil lah. Itulah. Dia ada limitation dia lah. Even nombor plate pun macam tu juga. Sistem komputer tu baik ya, sir? Yes, kita ada algoritma tu. Tapi dia tak boleh nak baiki on spot. Dia kena jadi still picture. Okay. Ini walaupun gambar CCTV, dia kena capture that gambar, dia kena convert dulu kepada format dia. Tapi tak adalah sampai gambar tu jadi secantik macam dalam movie tu. Apa penipuan berlebihan. Nama pun movie kan. Yeah? Okay, sir. Thank you. Okay, jawab. Point. So, any other question? Lagi seminit untuk soalan. Okay. So, kalau tak ada, boleh fill in attendance and then boleh start log out lah. Boleh saya tahu log out dah start. Okay, kalau ada soalan, boleh tanya lah. 40 lah. Boleh start log out, don't worry. Okay, so thank you class. Assalamualaikum. Thank you, sir. Thank you.